Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak muridku semua. Selamat berjumpa. Saya Puan Nuriza binti Abdullah Maksum akan menjadi pembimbing, pendidik dan sama-sama belajar untuk RBT 2023. Selamat berjumpa kita. Alright, kita dah sampai masanya untuk mendalami lagi tentang mekatronik. Baik, mekatronik sebenarnya merupakan gabungan elemen asas kejuruteraan. Ia mengandungi elektronik, mekanikal, elektrik dan kawalan dan pengaturcaraan. Kawalan dan pengaturcaraan ini bukanlah dua elemen ya, tapi dia satu elemen. Kawalan dan pengaturcaraan itu satu unsur. Okey, dalam gabungan elemen asas ini, elektronik membolehkan ia direka bentuk untuk berfungsi dengan sempurna, cekap, produktif dan berkesan, sama ada secara automatik atau separa automatik. Okey. Alright, sekarang kita pergi ke sistem elektrik ya. Apa dia sistem elektrik dalam mekatronik? Satu sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada ia arus terus atau arus ulang-alik, AT atau AU sebagai sumber bekalan. Berkuasa atau arus elektrik ini membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang menggunakan arus elektrik, sama ada arus terus iaitu AT atau arus ulang-alik iaitu AU sebagai sumber bekalan elektrik. Kalau kamu nak tahu apa dia arus terus dan apa itu arus ulang-alik, mungkin kamu boleh rujuk kepada silibus di tingkatan 2, elektrik tingkatan 2. Okey, tingkatan 3 kita belajar lebih dalam lagi di dalam mekatronik. Baik, sumber kuasa atau arus elektrik ini membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Sistem yang seterusnya iaitu sistem mekanikal. Semua orang mesti seronok dengan mekanikal kan? Sebab mekanikal ni membolehkan satu pergerakan yang luar biasa. Kalau kita nak tengok, contohnya dalam sebuah kereta Alfa, pada pintunya ada yang touch saja kan? Touch dan kita tukar tingkat pintunya akan terbuka. Itu antara satu sistem mekanikal. Dalam sistem mekanikal ini merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan satu sumber gerakan, iaitu gerakan motor kepada bentuk yang lain. Okey, kemudian sistem mekanikal membenarkan produk berfungsi sama ada secara lurus atau berputar. Contoh produk yang mempunyai sistem mekanikal adalah produk yang menggunakan gear dan tali sawat. Next is sistem elektronik. Memang sebahagian daripada kehidupan manusia. Elektronik merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam satu liter bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh komponen elektronik adalah perintang, diod, papan lita, switch, penderia, transistor, kapasitor, litar bersepadu dan banyak lagi. Okey, kalau kita nak tahu sistem elektronik dalam rumah kita pun ada juga. Contohnya barang-barang elektronik. Pernah beli kan? Contohnya televisyen, setrika kan? Yang mengandungi komponen-komponen kecil tersebut. Kita pergi ke sistem yang terakhir iaitu sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, kita tengok gambar rajah di atas. Ada sistem yang mengandungi microcontroller dan juga laptop. Okey, dua perkara ini adalah berkaitan dengan mekatronik. Sistem kawalan dan pengaturcaraan merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah dan mengawal. Okey, bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Untuk pengetahuan semua, andainya satu produk yang dikatakan sebagai tidak mempunyai kawalan dan pengaturcaraan, ia bukanlah produk mekatronik. Ia hanya dianggap sebagai satu mesin sahaja. Okey, produk mekatronik menggunakan sistem pengawal mikro ataupun microcontroller. Okey, harap semua faham. Okey, kita dah mendalami tentang elemen asas dalam mekatronik. Kita ulang balik apa dia. Yang pertama, elektrik. Yang kedua, mekanikal. Yang ketiga, elektronik. Dan yang keempat adalah kawalan dan pengaturcaraan. Ini 4 elemen yang wajib murid-murid semua ingat untuk menjawab soalan berkaitan dengan mekatronik. Cikgu harap murid-murid semua faham, boleh ingat. Dan kiranya tidak faham, boleh berbincang dengan cikgu. Kita berbincang bersama-sama.
dan kita dapatkan ilmu yang lebih mendalam. Okey. Sekian, terima kasih. Bye bye.